Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, apa khabar? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT. Dapat kita bersama malam ni dapat kita bersama-sama. Dapat kita bersama-sama lagi malam ni kembali semula sesi sharing bersama dengan perunding-perunding tanah. Tapi kali ini kita membawakan perunding-perunding tanah dari AFZ juga, tapi daripada tim KL dan Selangor, insya-Allah. Tu dia. So bagaimana keadaan kita, bagaimana situasi kita Okey, sebelum tu siapa yang masuk, siapa yang dah join, sila komen dulu. Komen dulu anda daripada mana komen dulu anda daripada mana, bagi sedikit energi kepada kami malam ni yang bersiaran insya-Allah, dan juga kepada tetamu kita insya-Allah. Tu dia. Komen, lepas tu yang paling penting belanja like, belanja love dulu banyak-banyak. Lepas tu sila minta share di wall FB anda dan share di 5 grup yang berlainan. Kita ajak lagi ramai orang di luar sana. Kita ajak lagi ramai orang di luar sana menyertai circle kita, Hai Tuan Helmi. Okey. Alright. Waalaikumsalam. Baik, daripada Tuan Helmi. Okey. Okey. Faranawi kata jom. Skyrocket. Oh my god. Okey. Puan Artika Zainuddin kata hai tuan. Hai. Selamat malam, selamat petang. Selamat petang apa khabar semua? Sebelum kita invite kita punya tetamu, saya nak anda komen, belanja like, belanja love, share dulu bagi naik sikit view mata tu, bagi naik lagi sikit. Tu dia. Bukan kalau tetamu kita dah mula bercakap, kalau tetamu kita dah mulakan, so nanti anda akan terlepas, betul tak? Mereka akan terlepas. Okey, Tuan Helmi Yusof dari Ketih Kemaman. Tu dia. Komen anda dari mana? Tu dia. Puan Azlinda, Waalaikumsalam Puan Azlinda dari Balakong. Okey. Puan Atikah dari Negeri Sembilan. Orang Nogeri. Tu dia. So, pastikan anda share, belanja like, belanja love, bagi naik sikit viewer. Okey. Alhamdulillah, bersyukur kerana salah. Saya kenalkan diri saya Firdaus Nawawi. Saya Firdaus Nawawi dari AFZ, dari tim Kuantan Pahang. So ini adalah maksudnya siri yang kedua lah. Siri yang kedua. Siri yang pertama kita dah bawakan 9 orang perunding tanah. Hari ini siri kedua kita bermula malam ini, kita akan bawa 5 orang perunding tanah juga 5 malam berturut-turut insya-Allah. Okey, insya-Allah jika tidak ada melintang 5 malam berturut-turut, malam ini adalah malam yang pertama kembali. So program ini dijalankan ataupun dilakukan program ini dijalankan atau dilakukan adalah untuk memberi inspirasi, untuk memberi sedikit supaya kita berada dalam circle yang positif, supaya kita sentiasa berada bersama circle kita. Sebab apa? Ya, dalam keadaan dan situasi hari ini So hari ini ada satu ustazah tu dah share dekat Instagram hari ini kes bunuh diri yang dia ketahui saya rasa ada 20 orang hari ini saja kes bunuh diri. So keadaan keadaan emosi amat kritikal keadaan emosi orang mungkin dia tiada bersama circle yang bagus So bukan maksudnya dia tidak menyertai circle. Itu yang pentingnya circle kita ni. Sebab apa? Each other boleh bagi lagi motivasi, boleh lagi bagi semangat. Tiada keperluan, insya-Allah boleh bantu. Itu dia siapa tak ada kekurangan apa semua tu, insya-Allah boleh je WhatsApp saya sendiri, tak apa WhatsApp direct saya pun tak apa PM ke DM ke, insya-Allah kita cuba ikhtiarkan tu dia. Okey. Okey, Tuan Mi Azmi dari Kuantan, alhamdulillah. Tuan Rahman, Skyrocket, okey. Salam okey dari
Tuan Din dari KL. Okey, Puan Wahidayu Ros Putih dari Desa Pandan KL. Okey, sebelum saya menjemput tetamu kita, supaya saya bawa tetamu kita dalam studio kita, sebelum saya angkat tetamu kita dalam studio kita, saya nak anda, siapa yang dah ready, siapa ada soalan, boleh ajukan soalan di ruangan komen. Saya akan naikkan soalan anda dan mungkin supaya tetamu kita akan boleh apa orang kata, boleh lihatlah soalan-soalan anda. And then yang kedua, kalau sambil tu juga anda boleh belanja love lagi, okey. Lepas tu boleh orang kata apa, siapa dah ready untuk saya bawa tetamu kita masuk pada malam ni, sila komen ready. Okey, sila komen ready. Okey, tetamu kita memang dari KL, tapi saya tak pasti dia dah berasal daripada mana. So nanti dia akan terangkan. Dia akan terangkan dia daripada mana. Okey. Tetamu kita adalah bernama Encik Abdul Rahman bin Mahia. Okey. Dia akan terangkan kejayaan semasa dia apa, sebelum jadi apa, semua soalan tu ada. Semua soalan tu dia akan ceritakan. Dia akan ceritakan. Tu dia. So kita tengok dulu berapa ramai yang dah ready. Okey. Wahidayu ready. Okey. Cik Sazwan ready. Okey, Fauran ready. Dan Syekh dan ready. Okey. Okey. Abdul Rahman ready, insya-Allah. Okey, ready. Okey. Dan Syekh, thank you. Thank you bagi yang share. Sebab kita nak naikkan viewer supaya ramai lagi dapat manfaat. Ramai lagi yang join dapat masuk circle kita. Itu dia. Okey. Mana pula tetamu kita ni hilang? Kejap mungkin dia sikit. Saya baru nak masukkan dia, tiba-tiba hilang dalam studio. Kejap mungkin tak banyak lagi kot. Tak banyak lagi share ni. Tak banyak lagi viewer, dia keluar sekejap. Okey. Alright. Okey, alright. Okey, tetamu kita dah masuk. So go ready. Okey, insya-Allah. Okey. Tu dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Tuan Rahman dengar? Boleh dengar suara saya? Boleh. Siapa dengar suara Tuan Rahman boleh komen win. Win. Boleh komen win. Siapa dengar suara Tuan Rahman boleh komen win. Dengar tu Tuan Rahman, insya-Allah. So, insya-Allah. Terima kasih Tuan Rahman dapat bersama kami malam ini, dan terima kasih juga kerana sudi dalam slot kami, menerima jemputan kami. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah. Okey, sebelum tu mungkin boleh Tuan Rahman memperkenalkan diri dulu ataupun sedikit latar belakang Tuan Rahman. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Firdaus daripada Pahang jemput saya malam ni, dan terima kasih juga untuk siapa yang join malam ni. Okey, salam berkenalan. Saya Abdul Rahman bin Mahia daripada AFZ Realty KL punya. Saya asal orang negeri di Bawah Bayu. Oh, Sabah. Dan sekarang ya betul, Sabah, orang Sabah. Dan Jauh. Sekarang jauh. Seberang laut sana tu. Betul. Dan sekarang menetap kat Subang Jaya, Selangor. Itu sajalah. Mana dah berapa lama sebenarnya menetap di sini? Okey, sebenarnya saya datang Semenanjung time tingkatan 1. Okey. Dan sampai sekarang lah. Mana family memang semua kat sini lah ke macam mana? Family adik-beradik buat masa ni semua kat sini lah. Kalau sebelum ni mak ayah kat kampung. Tapi sebabkan PKP ni tak boleh balik. So semua kat sini lah buat masa ni. Oh, okey. Betul. Mereka datang masa sebelum PKP ke apa? Tak. Kalau adik-beradik tu memang kat sini. Tapi mak ayah tu lah, mak ayah. Oh, memang kat kampung sekarang?
Sabah kat mana Bayar Tuan? sebelum saya KK. Oh, Kota Kinabalu, mana orang bandar lah. Okey lah tu. Betul. Tak lah, bukan orang bandar. Sebenarnya kalau KK tu dia ada dia punya kampung tu kat pulau sebenarnya. Oh, kat pulau. Okey. Orang pulau lah, orang pulau sebenarnya. Orang pulau lah. Okey. Ah. Alright. Okey. Alhamdulillah. So, okey, itu sebut sedikit pengenalan lah daripada Tuan Rahman berkenaan dengan dia punya apa orang kata? Pengenalan diri secara ringkas lah. Tu dia. Apa khabar bah? Tengok dah keluar bahasa Sabah Kak Linda. Kan? Tu Kak dia. Linda dah keluar Sabah dah. Alhamdulillah sihat. Kan? Tu dia. Okey. So, bagaimana? So sekarang ni sebenarnya sebagai penundian tanah ni part time ke full time kan? Tu dia cerita. Saya sebenarnya masih part time. Dan mungkin sebab ada plan dia untuk full time. Saya buat masa ni belum lagi. Oh, plan dia full time. Agak-agak tu bila tu? Plan dia tu macam mana tu? Plan dia tunggulah PKP macam mana. Oh, tunggulah PKP macam mana ya? Alright. Maknanya kerjaya semasa sekarang apa kan? Okey, sekarang saya bekerja kat company swasta, syarikat insurans kat KL. Dan yalah. Oh, dah berapa lama berkerjaya tu kan? Saya bekerja kat company sekarang dah lebih kurang 6-7 tahun lah. 6-7 tahun lah. So, di dalam dunia perundingan tanah ni dah berapa lama? Bila dunia join? Dunia rent ni saya masuk awal tahun 2018, bulan Mac, bulan 3. So ambil dalam masa 3 tahun lebih kot, 3 tahun macam tu. 3 tahun lebih lah. Maknanya kerja dah lebih kurang 7-6 tahun. So half daripada kerja tu, maknanya dah masuk part time tu dah 3 tahun jugalah sampai dapat bekerja tu. Betul lah? Betul. Betul kan? Kalau saya salahkan, saya salah, betul kan? Maksudnya 3 tahun, maksudnya macam tu, kiranya dia boleh bagi masa tu. Kan? Dia pakar dalam bagi masa tu. Itu bermaksudnya, sebab untuk pengetahuan tuan, kalau di Kuantan ni, kalau di Pahang, kalau di Kuantan, tim kita orang ni 95% memang part time. Menarik. 95% part time. So tak ada masalah sebenarnya. Betul. Betul. Setuju. Kan? So bagaimana tercetusnya 3 tahun lepas lah kot kan? Bagaimana tercetusnya 3 tahun lepas tu nak menyertai apa? Orang kata sebagai perundian tanah ni. Kan? Dia sebenarnya dia macam lebih suka-suka je sebenarnya. Dia bukannya serius. Kita ikut kawan. Dan kawan saya tu sekarang chief manager lah. Ikut kawan. Ikut kawan. Ikut kawan So, adakah berbaloi ikut kawan tu sebenarnya? Sangat-sangat berbaloi. Sebab kalau ikut awal-awal tu dia macam tak nampak sangat apa dunia rent sebenarnya. So kita just follow je lah. Macam terpaksa rela macam tu. Tapi bila dah masuk ni dia macam dunia rent ni dia terlalu luas untuk kita nak explore. So banyak benda lagi yang kita nak explore. Okay. Alright. Maksudnya 3 tahun lepas ada atas dasar ikut kawan je. Nampak kawan? Ikut kawan je. Ikut kawan. Dia ikut kawan je. Dia ikut kawan tapi dia yelah alhamdulillah rezeki kan. Sebab tu dia tak berhenti kerja ni. Kan? Betul tak? Betul. Okey, sebab ikut kawan. Tapi kalau sebab dia ikut kawan pun apakah cabaran masa mula-mula join rent ni? Masa mula-mula cabaran kan? Masa masuk awal-awal kan mesti kan ada cabaran-cabaran tu. Apakah cabaran-cabaran itu? Dia cabarannya lebih kepada ilmu lah. So macam saya ilmu hartanah memang tak ada.
memang zero, tak tahu apa-apa. Dan satu lagi ilmu sale, dalam bidang sale memang tak tahu apa-apa. So cabaran dia memang tinggi lah bagi saya, memang berat lah time awal-awal tu. So betul tak kalau saya cakap nak join dunia rent ni, nak join perniagaan ni, tak ada ilmu pun tak apa, tapi nak rajin je. Setuju? Kena rajin lah. Kena Eh? rajin dan rajin dari segi cari ilmu sekali. Ya, kan? Maksudnya rajin tu daripada segi cari ilmu lah. Kan? Betul. So, masa awal-awal tu macam mana tuan mencari ilmu tu lah? Maksudnya ya mesti nak cari bahagikan masa ke apa kan? Betul tak kan? Betul, Ah, betul, betul. Macam mana tuan manage benda tu? Masa Ah, awal-awal. Masa awal-awal tu kita pergi training lah. Selalu training. Dia satu training, kita kena join. Selalu kena pergi join training, dengar apa yang ni trainer bagi tahu, dan kita try buat. Dan kedua, kita bila kita kena mula buat kerja. Jangan bila dah dengar tu dia buat apa, tak buat apa-apa. Kena buat kerja, cari listing. Macam saya sendiri, saya seorang yang memang cari listing. Saya tak menjual, saya cari listing saja. So masa awal-awal tu memang saya cari listing je. Then dari situ kita dapat ilmu macam mana kita nak berjumpa dengan orang, bercakap dengan owner. Dari awal-awal tu dia kita dengan TM kita lah, ajar macam mana dia bawa sekali dua. Then seterusnya kita pergi sendiri. Barulah kita dapat gambaran dunia rent ni macam mana. Dari situ kita dapat ilmu. Macam tu. Okey, mana kepakaran tuan atau kepakaran tuan bila mula masuk tu adalah tuan adalah seorang lister. Betul. Lister. So lister yang pertama tu berapa? Masuk dalam tempoh berapa lama boleh dapat dan untuk lister yang pertama tu lah? Lister pertama sebenarnya tak ingat berapa lama. Tapi sekejap je. Sebab kalau dalam dunia rent ni tempat yang memang famous kat Muda lah. So Muda tu memang banyak listing yang kita boleh cari. So nak tak nak je nak ambil. Okay, alright. So sehingga sekarang, sehingga kini agak berapa dah jumlah lister tuan tu? Alamak, tak ingat lah. Anggaran kan berapa lah sebenarnya daripada dalam tempoh 3 tahun tu, dalam tempoh 3 tahun tu agak-agak anggaran saja. Berapa kan? Okey, saya jujur lah. Saya macam Tuan Firdaus tanya saya part time agent. So kalau part time agent ni dia dari segi kekangan masa tu memang tinggi lah. Dia ada masa malam dengan Sabtu Ahad je. Itu je ada masa untuk part time. So untuk saya yang pegang listing, saya tak banyak. So saya akan memilih sikit untuk listing. Okey. Betul. Memilih sikit lah, bagus. Okey. Betul. Maknanya maksudnya tuan adalah seorang lister lah. Okey. Itu permulaan awal mungkin So agak-agak kalau soalan yang seterusnya berapa lama pecah telur? Daripada awal masuk mula masuk tu pecah telur. Sale yang pertama. Selepas 5 bulan join tu. Okey. Selepas 5 bulan join. Yes. Betul. So sebenarnya dalam dunia rent memang average sebenarnya paling average adalah pecah telur yang pertama adalah 6 month. Itu memang kita dah dalam analisis dan dalam kajian. Memang itu adalah normal sebenarnya. Ingat tak berapa harga price pecah yang pertama tu? Harga dia 425. Kalau tak silap. Time buka, time saya ambil tu harga buka 4.5. Tapi bila dapat buyer tu dindong nego semua dapat jual 425.
Dan 425 tu dia agak tinggi sebenarnya. Kalau ikutkan lah sebenarnya. Sebab ada lagi harga lagi murah sebenarnya time tu. Alright. Tapi Betul. maknanya tuan eat alone lah, makan seorang. Tak. Oh, tak oh. Bukan makan seorang, okey lah. Bukan. Okay, alright. So, okay, selepas 5 bulan, tu dia. Nampak dia punya cabaran-cabaran tu lah. So, rumah yang first adalah 425,000. So, okay lah. Kan. So, tuan rasa sepanjang jadi rent tempoh 3 tahun ni, apakah cabaran ataupun cabaran utama ataupun cabaran utama tuan lah dalam tempoh 3 tahun ni, cabaran menjadi seorang rent, tuan rasa? Cabaran dari segi macam mana tu? Dari segi cabaran dari segi untuk manage, sebab tuan sebagai seorang yang part time. Okay. Itu dia, sebab ramai juga orang part time ni, kan? Betul. Itu dia. Sebab time awal-awal tu kita ada jumpa dengan senior punya. So diorang sendiri pun cakap kalau untuk part time ni dia lebih dia kena usaha tu lagi tinggi lah. Contohnya kalau full time tu 100%, kalau part time tu 200%. Macam tu lah, sekali ganda. So kalau time saya part time ni, cabaran dia dari segi masa. So kadang-kadang bila kita dapat klien nak tengok time hari kerja, memang tak dapat. Itu cabaran dia. Kalau saya cari listing, contohnya saya ambil listing tu hari Isnin. So ada masa daripada Isnin sampai Jumaat tu mungkin akan listing tu terjual. Sebab saya ada masa hari Sabtu saja, Sabtu Ahad saja untuk pergi rumah tu untuk ambil gambar dan sebagainya. So itu cabaran dari segi masa lah. Kalau itu permulaan. Sekarang ada cabaran? Sekarang lebih kurang sama je. So saya masih lagi part time. So tapi saya akan ambil malam lah. Kalau boleh saya dapatkan malam, contohnya saya dapat listing tu pagi ataupun siang, saya akan tanya owner, malam tu dia free tak? Saya akan cuba tanya. So bila dapat dia, kalau owner tu okey, saya akan pergilah untuk ambil listing tu. Macam tu. Okay, alright. Maknanya tuan cuba bertindak lagi cepat, lagi pantas. Sebab dah tahu kan, dunia rent ni, siapa yang lambat, dia kena tinggal. Betul. Sebab ejen memang ramai. Kan? Sebab kalau rumah tu, siapa yang lambat, dia kena rembat. Macam tu cerita dia. Betul. Betul. Banyak tips untuk jadi seorang rent ni memang kena bertindak pantas. Betul. Kalau macam lambat-lambat tu, pandai-pandai, kena fikir lah kan. Alternatif dia. So, sepanjang jadi rent ni, 3 tahun lama mesti banyak gila pengalaman kan. So, apakah pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan? Pengalaman manis ke apa ni? Tu pula nak cerita. Okey lah, satu manis, satu pahit lah. Dia kalau kita pergi ke pahit dulu lah. Dia taklah pahit sangat. Cumanya dia macam lebih kepada rasa macam bengang sikit kot dengan dia ada perasaan marah macam tu lah. Saya pernah ambil listing rumah tu kat Prima Yuan Shah Alam, kondo Prima Yuan. So saya contact lah owner dia. So owner saya cuba tanya owner untuk saya nak datang rumah dia. Then owner cakap dia ada agent yang eksklusif. So owner tu cakap lah contact agent dia kalau nak ni lah nak ambil listing tu. Masalah saya lister. So saya bukannya penjual. So saya cakap dengan owner, okay, tak apa puan, saya just cakap macam
tak apalah. Terima kasih. Lepas tu owner tu balas, dia macam salah faham dengan saya. Dia macam marah-marah. Ayat dia panjang, tapi dia cakap saya ni ibarat tamak nak jual sendiri. Macam tu. Ayat dia macam tu. So saya macam pelik lah. Cuma saya cakap kat owner tu, tak apalah. Dah ada ejen, tak apalah, saya tak ambil lah macam tu lebih kurang. So owner tu macam salah faham dengan saya. So dia macam marah, saya ni tamak, ejen yang first time dia jumpa, yang tamak, nak eat alone lah pakai semua tu. So memang bengang lah, dia panjang ayat dia ceramah saya lah dari segi rezeki benda semua tu. So memang bengang. Tapi sebagai rent, kita kena ni lah, kena kawal lah semua tu. Then saya cakap ke owner tu, minta maaf dia bagai dan terima kasih. Tak nak bagi dia panjang. So just biar je lah. Yang tu macam bengang sikit lah dengan tu. Sebab dia salah faham lah dengan saya. Yelah. Betul. Okay, salah faham lah tu. Maknanya lepas tu yang kalau yang manis tu lebih ada satu listing yang saya ambil kat Sentul, kondominium Sentul Utama. Sentul Utama ni saya ambil sehari je. Dia bestnya pagi tu saya ambil, petang tu jual. Pantas lah. Kejap lah. Memang sekejap. Itu paling pantas kan? Yang pantas. Yang tu paling pantas lah. Sebab saya saya just pagi tu ambil listing tu dalam pukul 11 macam tu. Then letak kat Telegram. Lepas tu agent contact saya. Ada lagi tak listing tu? Saya cakap ada. Petang tu ada buyer nak tengok. So buyer nak tengok tu dia terus book. Petang tu juga. So memang sehari je lah. Tak keluar modal macam tu lah. Lebih kurang modal kereta, duit minyak je lah macam tu. Yelah. Okey, Alhamdulillah. Mana pantas lah. Pantas. Listing tu terjual dengan pantas. Kan? Betul. Itu rekod sebagai seorang lister tu. Penting kan? Betul. Laju. Networking So, Tuan rasa lah sepanjang 3 tahun ni, ya Tuan dah bekerja 6 tahun kan? Bekerja sebagai part time 6 tahun. Tapi ni mana 3 tahun jadi part time rent. So, apakah Tuan rasa perubahan dalam kehidupan Tuan ke, perubahan ataupun dari berbagai aspek kehidupan lah, apabila kerja makan gaji dengan apabila buat rent ni? Tuan rasa apa dia? Perubahan dari segi kewangan sebenarnya. Bagi saya lah, kewangan dan dari segi kematangan fikiran tu. Sebab kita berjumpa dengan klien. So macam-macam klien, karena dia. So kita dapat ilmu dari situ. Macam mana kita nak jumpa orang ni, macam mana kita kawal perasaan kita. Dan dari segi kewangan pula, macam saya income daripada rent ni bagi saya dia macam bonus setahun gaji yang saya ni lah kerja sekarang. Macam tu lebih kurang. Bonus Bonus maknanya berganda lah. So mungkin itu dari segi mungkin saya tak pasti, mungkin daripada segi simpanan ke, mungkin daripada segi perbelanjaan ke, mungkin dah menambahkan aset ke, mungkin dah 3 tahun, mungkin Sekarang saya lebih kepada saya fokus kepada menyimpan je sebenarnya. So dari segi aset tu belum lagi. So sebab daripada menyimpan ni saya dapat membantu sebenarnya dunia rent ni banyak membantu saya dan membantu orang lain. Macam tu lah. Membantu orang lain tu keluarga saya macam tu. Yalah, Alhamdulillah. Maknanya manfaat jadi rent ni sebenarnya banyak manfaat tu lah. Maksudnya banyak kelebihan lah berbanding dengan kerjaya lain lah. Sebab kerjaya kita ni adalah profesional.
Betul. Yelah, orang kata 3%. Yes, 3% orang nampak sikit. Tapi sebenarnya kita bukan jual barang RM1. Kita jual barang ratusan ribu. Malah jutaan ringgit. Tu Betul. dia. Betul Betul. So, sepanjang jadi rent ni juga, pernah tak rasa fed up atau putus asa? Okey, untuk kalau fed up, dia lebih kepada down lah sebenarnya. Kita lemah. Betul. Macam saya, sebab part time, so saya ada masa mungkin kalau time kerja tu malam lah dan Sabtu Ahad. Itu masa tu memang limited sangat-sangat. So ada masa bila kita ambil listing, tapi bila sampai hari Sabtu yang contohnya hari Senin kita set dengan owner, Sabtu tu kita nak tengok rumah tu. Tapi sebelum sampai hari Sabtu tu, rumah tu dah terjual ejen lain. So benda tu buat kacau sikit fikiran kita. So dari segi untuk putus asa tu tak ada. Cuma down tu ada. Bagi saya lah. Down. So macam mana tuan cover balik down tuan tu? Ambil masa 6 bulan ke ataupun sikit sekejap boleh? Macam tu dia. Kalau untuk rent ni, kalau boleh down tu biasa sebenarnya. Down tu biasa. Tapi jangan down lama sangat. Macam saya untuk tak bagi down tu lama sangat, saya suka cari cari TM saya ataupun join TM saya, team manager saya. Kalau ada team manager saya ada view ke inspect ke, saya follow dia. So bila follow dia tu, kita boleh dapat semangat balik untuk teruskan kerjaya rent. Sebab kalau kita seorang-seorang, dia tak boleh. Dia akan lagi down. So nak tak nak, kita kena keluar daripada rumah ni. Macam saya tak boleh nak duduk rumah. Saya kena keluar. So saya kalau TM saya nak ajak keluar tu pergi tengok rumah, saya akan follow. So itu memberi saya semangat lah untuk dalam dunia rent ni. So kita tak boleh seorang-seorang, nanti akan down. Okey, nampak anda semua maknanya bagi saya mesti ada aktiviti. Wajib ada aktiviti. Wajib ada aktiviti. Itu dia kalau kita sebagai seorang rent lah. Wajib ada aktiviti. So, ada tak soalan-soalan daripada anda di luar sana kepada Tuan Rahman? Ada tak soalan-soalan? Jelas tak apa yang Tuan Rahman sampaikan? Ada tak soalan-soalan daripada anda buat Tuan Rahman? Soalan-soalan paling susah ke apa kan, tak kisah. Boleh tanya. Tuan Rahman sedia menjawab insya-Allah. Boleh. Anda boleh ajukan soalan, itu dia. So, matlamat anda dalam dunia rent ni ataupun matlamat anda. Sebenarnya bila anda dah join rent dah 3 tahun ni. So sebenarnya bila anda lihat dah selepas 3 tahun, apakah matlamat anda dalam dunia rent ni? Okey, kalau matlamat dari segi personal saya sendirilah. Saya kita kalau kat luar sana tu ramai lagi tak tahu pasal hartanah, pasal property, pasal beli rumah dan sebagainya. Macam saya join awal-awal tu memang saya tak tahu, memang zero. So bila saya dah join ni banyak benda, banyak ilmu ambil sikit-sikit dan bila kita dah nampak proses dan dari segi hartanah punya ni, macam mana kita nak beli, apa yang perlu kena buat dari segi loan dan sebagainya. So saya dari segi personal matlamat saya nak kumpul ilmu dalam property ni dan bantu orang lain untuk dapat ilmu tu, untuk diorang boleh dapat gambaran macam mana property punya dunia property ni, macam mana nak beli. Sebab kat luar sana tu banyak yang tak tahu pasal property, macam mana nak beli. Kawan saya sendiri pun tak tahu macam mana nak beli. Betul.
Kadang-kadang orang terdekat sebelah kita pun tak tahu kan. Betul, Itu tak je, tahu. Betul, tak tahu. Maknanya membina kesedaran lah. Okay. Betul. So soalan. Okay, dari Fauran. Paling tinggi komisen sebulan berapa? Purata. Ini team manager saya ni. Sebulan. Dia 10 ke atas kot. 10 ke atas Maknanya kalau soalan Kak Azlinda ni, dia kata share lah income purata setahun. So setahun tu lebih kurang 100,000 ada lah. Okey. Macam ni. Saya dalam dunia rent ni, sebenarnya saya banyak juga on off. Sebab ada macam tahun lepas saya ada sakit sikit. So ambil berapa bulan saya rehat. So nak cakap purata setahun tu macam tak sangat segan pula nak beritahu. Average lah kan. Tak sampai lah 100, tak sampai 100. Okay. Tak apa, okey sebab part time. You kena ingat sebab kita part time. Bila part time walaupun tak sampai 100, lebih daripada 50,000, senyum aku. Betul tak? Itu dia Betul. Okey. Kita tengok soalan lagi Okey, soalan daripada Puan Ain Yusof, macam mana rutin harian buat marketing as a part time? Buat marketing. Okey, macam saya beritahu awal-awal tadi, saya memang lister. Tuan lister. Macam mana tuan cari lister? So saya lister ni saya memang kalau rutin harian yang saya pukul 11 saya akan cari tengok mudah tu saya akan cari listing lah. So saya akan WhatsApp owner, tengoklah berapa banyak dan WhatsApp je. Lepas tu saya kerja macam biasa, then tunggulah owner ni reply. Then Sabtu Ahad tu baru ni pergi inspect, ambil gambar semua dah. Macam tu lah. Kalau dapat yang malam tu pergi jugalah. Okey, maknanya tuan mencari listing hanya melalui kaedah dengan mudah saja. Betul. Dengan mudah saja. Sampai sekarang pun sama. Sama. Sampai sekarang pun sama. Maknanya dah 3 tahun buat, masih lagi relevan dekat situ. Nampak tak? Betul. Itu dia. So, dalam cari lister tu, maknanya tuan hanya menggunakan kaedah WhatsApp saja tu, ada juga calling. Ataupun calling WhatsApp. Tak sangat. Saya banyak kepada WhatsApp. Okey. Sebab dia WhatsApp ni contohnya time hari bekerja, mungkin owner tengah bekerja juga. Kalau kita nak call mungkin mengganggu dia. So kalau lebih baik kita WhatsApp, then tunggulah time lunch ke dia akan membalas lah. Tengok macam mana. Okey, alright. Okey. Peratus persen balas. Contoh 10. Satu hari tu contoh 10 tuan WhatsApp. Berapa persen anggaran akan membalas? Anggaran? Persen purata. Saya hanya beritahu 10 lah kan. So daripada 10 tu, contoh sehari tuan WhatsApp pada 10 owner. Daripada 10 tu berapa yang akan balas? Dia 7-8 orang akan balas. 7-8. So maknanya melalui WhatsApp 70 hingga 80% berkesan. Berkesan. Memang berkesan. Yes. Cumanya mungkin kadang-kadang ada owner macam dia balas, mungkin dia akan beritahu saya dah ada ejen ke, mungkin saya buat masa ni tak pakai ejen ke, macam tu lah. Tapi ada yang balas. Okey, daripada 10 tu juga, maknanya 70%, 80% balas. Okey, daripada 10 tu berapa solid yang tuan akan dapat owner biasanya? Dapat dalam 3. 3 Okey, 3 adalah okey lah maksudnya. Contoh alright. So kita tengok pula lagi. Okey, Tuan Abdul Rahman juga soalan dia. Tuan Rahman ada cakap tadi yang tuan memilih listing. Boleh share ciri-ciri listing yang tuan pilih dan sebabnya? Okey, saya suka ambil gambar. So bila bab listing ni, saya akan tengok gambar owner tu. Gambar kalau rumah dia
memang sedap mata memandang, saya akan ambil. Dan saya tengok juga dari segi harga dia. Harga dia kalau 200.5 sampai 400.5 ataupun 500, saya akan ambil. Cuma kalau macam juta tu memang saya belum ambil lagi. Itulah. Okey. Maknanya memilih yang relevan untuk, maksudnya yang relevan di market untuk laju jual. Ya, betul. Betul. Kan? Sebab saya kan part time. So Ya. saya kena pilih betul-betul listing yang boleh jual. Mungkin ada orang kata orang lain dia punya cara lain, mungkin nak ambil semua. Macam saya tak nak, sebab masa saya limited. So saya akan ambil yang betul-betul, dan bila saya iklankan tu dalam Telegram ke, share dengan kat Telegram ke, dia akan ada ejen akan tertarik untuk iklankan. So rumah tu macam gambar dia lawa ke apa ke, harga dia menarik ke. So saya pilih macam tu lah cara saya. Faham. Okey, purata seminggu berapa listing tuan dapat? Purata seminggu berapa listing tuan dapat sekarang ni? Sekarang ni 2, 3 macam tu lah, 3, 4, dia tak menentu. Kadang-kadang ada owner macam tak berminat lah apalah. Tapi setiap hari kena cari listing juga. Kena cari kat mudah, WhatsApp je owner. Kalau ada rezeki owner balas, kita ambil. Macam tu. Maknanya aktiviti tuan memang hari-hari akan WhatsApp owner, betul? Betul. Okey. Nampak itu dah aktiviti kan kepada anda-anda semua Ren. Yelah, kepada anda semua Ren yang kat luar sana, mungkin anda kata PKP lah, PKPD lah, tak tahu benda nak buat. Nampak hari-hari ada aktiviti sebenarnya. Sebab dalam dunia Ren ni sebenarnya banyak skop kerja yang boleh kita buat. Itu yang kita faham bukan kita termenung je, alamak PKP termenung. Jangan kalau tak nak termenung, ajak kawan-kawan dalam grup buat betul kerja, kan. Tu nampak, faham bagi semangat kat kawan-kawan kan, betul kan. Itu dia. Okey. Kalau daripada Kak jelaskan, tuan masih lagi sebagai lister ataupun sudah menggunakan platform berbayar untuk buat jualan? Okey, saya masih lagi lister. Okey. Macam dulu saya sebagai lister, saya akan jual saya punya juga. Saya jual juga dari iklan berbayar semua tu. Tapi dia belum ada rezeki lagi untuk jual sendiri. Maksudnya contohnya saya iklan kat Muda. Dalam Muda tu saya iklan yang mahal punya pun belum dapat lagi, belum rezeki lagi lah untuk jual sendiri. Tapi bila saya iklan macam kat Telegram dengan grup-grup yang besar tu, kat situ dia peratusan untuk dapat buyer tu tinggi kat situ. So dia macam ada setengah orang iklan kat berbayar, dia dapat buyer kat situ. Macam ada setengah orang dia iklan kat free punya, dapat kat situ. Macam saya iklan yang berbayar tak dapat, iklan free dapat. Macam tu. Ya. Maksud, tapi yang kan free tu maksudnya kat Telegram tu ada grup-grup rakan ejen ke ataupun memang ada grup prospek sendiri? Ke macam mana? Oh tak, rakan ejen. Sebab kita ejen memang ramai. Sebab dalam grup tu memang banyak. Macam contohnya kita ambil listing daripada Shah Alam. So kita masukkan listing kita dalam grup Shah Alam. Dan satu lagi saya perasan dalam Telegram, ada setengah orang dia iklankan listing dia just detail rumah saja. Gambar tu tak ada. Macam saya sebab ada juga dia punya sebab dia tak letak. Macam saya letak detail rumah tu dan satu gambar yang paling lawa. So benda tu bila kita letak, dia akan menarik ejen-ejen yang kat dalam tu untuk iklan rumah kita. So peratusan untuk menjual listing kita tu memang tinggi. Yes. Betul. Betul. Alhamdulillah. Nampak maknanya bagi saya kalau Tuan Rahman ni expertise dia adalah lister. Sebab apa? Sebab dia memang berminat untuk ambil gambar.
Saya rasa lah. Sebab tadi dia kata, yang pertama dia akan tengok juga adalah dari segi gambar. Tu Betul. dia. Okey. Okey, bagaimana tuan dengan owner? Biasanya pegang owner ni berapa lama? Apa 3 tu? bulan ke lama? Biasanya pegang owner berapa lama? Pegang owner. Tak tentu juga. Ada yang cepat, ada yang lama juga. So dia bergantung. Okey, bila tuan sebagai lister kan, paling lama tuan pegang satu-satu rumah tu? Setakat Paling dalam lama, 3 tahun ni. Dan tempoh 3 tahun ni paling lama tuan pernah pegang rumah tu berapa lama? Sebab lister kan? So, paling lama ada juga setahun lebih. Cumanya Ada setahun bila setahun lebih tu kita kena check dengan owner. Sebab bila tak terjual, bila kita iklan rumah tu tak terjual, dia ada problem kat situ. Dari segi harga dia macam mana, mungkin mahal ke. Dan bila kita tanya owner, dari segi harga tu boleh kurangkan ke? Owner tak nak. Ada yang owner tak nak, ada yang owner okey, boleh lah. Tapi owner yang tak nak tu memang sedikit susah lah bagi kita untuk menjual. So itu yang ada yang setahun lebih. Macam tu. Okey. Maknanya apa orang kata, kita kan sebagai negotiator kan, sebagai perunding So bila tuan berunding dengan owner ni, berapa paling banyak pernah tuan dapat turunkan harga? Berunding ya. Bila tuan Kalau berunding dengan dia, kita ni kan orang tengah. So dalam berunding tu berapa agak tuan paling banyak tuan pernah dapat menurunkan harga? Kalau dari segi macam WhatsApp saja kurang sikit. Sebab sebab owner ni kadang-kadang dia macam dia percaya rumah dia tu boleh jual dengan harga dia. Tapi kalau dari segi kalau kita view, dari situ kita boleh lembutkan hati owner. Bila ada buyer kat depan mata dia yang bagi harga dia, dari situ dia mungkin lembut hati. So ada yang macam 30,000 boleh turun, macam tu lah. Tapi kalau dari segi WhatsApp tu agak susah. Kalau macam dah lama sangat tu, ada juga dia macam serah diri, tuan jual dengan harga macam ni lah, macam tu lah. Kalau lama sangat, so dia macam dia faham macam tu. Kadang-kadang ada yang owner yang tak okey, so kita macam tak apalah, kita layan je lah. Jangan pening-pening. Betul. Nampak ni, yes. Betul lah. Owner, betul lah. Kalau betul lah saya katakan, betul, yes. Owner ni kadang-kadang, dia memang bagi harga dia. Memang kadang-kadang pun tinggi. Tapi, bila kita dah selalu bawa apa orang kata? Bawa buyer atau bawa prospek untuk viewing. Yes. Dekat situ sebenarnya, untuk memudahkan kita tekan dia untuk turun harga. Betul. Itu yang tip dia sebenarnya. So kalau dia buyer tak ada ni agak susah. Dia macam dia ni saja je ni. Buyer tak ada tapi nak kurang harga. Macam tu. Ya, betul. Nampak Maknanya kita sebagai perunding tanah ni jangan duduk kalut. Bila dapat listing tu harga tinggi, jangan duduk kalut lah. Jangan duduk kalut sini. Betul. Tak boleh jual. Ambil je. Ambil je, betul kan? Ambil je kan. Ambil je, tak apa kan. Kalau dia bagi eksklusif lagi bagus, ambil je. Tak apa. Betul saja. Kan? Nanti kita fikir kemudian macam mana harga tu. Kita kena fikir kita try bawa buyer. Then kita tanya buyer tu dari segi feedback dia macam mana. So kita boleh present ke owner tu. Harga dia macam mana tu. Betul? Macam tu lah. Nampak. Okey, apa ni? Hidupkan free. Okey, ada soalan tak? Jika anda ada soalan, sila letak soalan anda. Tuan Rahman ready untuk jawab. Sebagai seorang lister dalam keadaan pandemik, bagaimana tuan buat listingnya? Kerana cabaran kini adalah kita tidak dapat keluar untuk inspection. Boleh bantu? Boleh apa cara atau kaedah tuan sekarang? Ya, sekarang musim pandemik kan. Memang ada owner, mungkin rumah tu ada penyewa. Mungkin penyewa takut nak bagi masuk kan. Yelah kalau duduk KL, babe, duduk KL Selangor, nak pula kes tinggi selalu. Betul tak? Confirm susah nak dapat kerja sama kan, betul tak?
So Betul. apakah kaedah tuan? Tu dia. Macam sekarang ni kita just ambil je. Listing yang ada dalam mudah tu ambil saja. Try minta owner bagi gambar. Kalau ada gambar yang macam tak okey tu, try edit lah. Try edit sebaik mungkin. So nanti lepas PKP tu baru kita pergi inspect. Itu je cara dia buat masa ni. Macam kalau dapat owner yang pandai ambil video, minta dia buat ambil video. Senang kita nanti. Betul. Kan? Mudah, memudahkan kerja kan. Kita tengok je apa benda yang paling mudah dia boleh buat kan. Betul tak? Betul? Betul. Tapi paling best kalau dia boleh ambil video lah kot. Macam mana tuan? Video dengan gambar mana tuan rasa lebih prefer? Kalau time zaman-zaman macam ni. Kalau PKP ni dua-dua boleh pakai. Cumanya ada setengah buyer dia nak tengok video. So try buat dua-dua. Mana yang boleh buat, ambil je. Sebab nak buat video ni dia perlukan kepakaran juga. Kadang-kadang video dia macam hampir juga. Tapi kalau ada macam gambar ke apa ke, tak apa, ambil je. Buat masa ni ambil je. Ambil je. Okey right. Tuan Rahman kata ambil je. Tak payah nak fikir banyak, tak payah nak cakap banyak Betul tak? Betul. Okey je buat. Okey Cik Khairuzal, jom. Jangan tunggu lagi, jom. Tuan Fazli kata Lepas tu boleh Tuan Fazli boleh tak share tips? Boleh share tips untuk tangani masalah yang dihadapi oleh semua dan sekarang. Masalah apa tu? Agak-agak. Masalah apa tu? Kena tahu juga masalah apa tu. Masalah apa tu Tuan Fazli? Sama ada masalah menjual ke ataupun masalah nak dapatkan listing ke? Mungkinlah. So, mungkin ni antara soalan kita relatedkan soalan Tuan Fazli tadi. Mungkin apakah masa kita pun sebenarnya dah lama PKP kan. Dan sekarang mungkin agak lagi lama dan tak tahu masa bila yang akan boleh apa orang kata kembali normal kan. Betul tak? So dalam situasi PKP ni apakah kesan dia kepada tuan lah sebagai seorang pengguna hartanah? Tu dia. Kalau sebagai lister tu memang kesan dia dari segi kita tak boleh nak inspect. Macam saya memang kalau bab inspect ni memang particular sikit sebab saya nak ambil gambar rumah tu, nak kalau boleh nak gambar sendiri. Tak nak gambar owner. Sebab gambar owner ni kadang-kadang dia macam main ambil je. Macam kalau kita ambil gambar sendiri, kita dah tahu angle mana dan bila kita nak edit tu kita boleh buat rumah tu, gambar rumah tu cantik. So bila kita iklankan nak bagi share kat kawan-kawan, so kawan-kawan tengok pun dia macam menarik nak iklankan. So kalau macam daripada owner, kadang-kadang owner ambil gambar kipas lah, bucu lah, so agak susah. Ya, betul. Okey. Alright. Suka ambil je. Okey, ini soalan daripada Puan Zinda juga lagi. Sebagai seorang lister, pernah tak berlaku kesilapan harga disebabkan oleh fees yang dikenakan? Maksudnya keliru lah, okey lah. Pernah tak? Maksudnya mungkin tak perasan lah. Mungkin salah terang ke? Ada tak? Pernah berlaku tak? Okey, harga ni pernah berlaku tak? Maksudnya mungkin kesilapan salah terang ke? Mungkin owner tak faham ke? Harga yang dibagi tu dah masuk 3% ke belum? Mungkin. Pernah macam saya benda tu pernah. Tapi kalau macam saya time nak jumpa nak contact owner tu, kita dah siap-siap tanya owner harga dia nak jual tu termasuk tak dari untuk fee agent. So kita ada bukti kat situ. Kita tanya siap-siap. Tapi pernah juga berlaku walaupun benda tu kita dah tanya siap-siap, bila time view tu owner tukar harga tu. So benda tu memang berlaku. So kita macam pening juga nak layan owner ni. So kadang-kadang dia bagi harga
contohnya dia bagi harga contohlah harga 38 kat ejen lain. So dia nak bagi kita harga yang sama 38. Bila kita pergi view rumah dia dan buyer dah setuju, dia beritahu 38 tu tak termasuk dengan agent fee. So kita macam agak pening lah. Tapi benda tu berlaku. Macam mana tuan solvekan problem tu? Yang tu kita try discuss balik dengan owner dan kita try tanya present dari segi buyer ni macam mana. Dia ada 10% dia ke. So kita try pujuk owner. Kalau tak rapat juga kita try bincang dengan buyer macam mana. So benda ni kalau kita tak boleh biarkan macam tu je. So kadang-kadang owner ni dia degil sikit. Memang kalau ikut harga dia je. So kita kena cari poin-poin yang mengubah hati dia. Lembut hati dia. So kita kena kenal betul-betul buyer tu macam mana. Buyer ada 10% ke apa ke. So bila kita bagi tahu pujuk owner tu, kita mungkin dapat membuka pintu hati owner tu untuk dia menukar harga yang sepatutnya macam tu. Okey, alright. Maksudnya ialah apa ni? Kita perlu sediakan peluru. Peluru untuk tembak owner. Betul. Peluru untuk tembak untuk counter supaya dia bersetuju dengan kita. Betul. Itu dia, betul itu dia. Betul. Yes, kita sebagai seorang perunding, kita kena faham perkataan perunding. Kita sebagai perunding ni, kita memang kena expert lah. Kita kena banyak analisis. Bagi saya kita kena banyak analisis. Betul. Analisis adalah senjata dalam closing. Itu dia. Bukan ayat manis. Memang ayat manis tu memang ayat manis bro tapi analisis fakta tu yang menyebabkan kita boleh counter lah dua-dua kan. Tu dia. Okey, alhamdulillah. Kalau untuk pelaburan average harga rumah berapa sesuai? Tuan akan tanya kalau untuk pelaburan average harga berapa yang sesuai untuk sewa ataupun flip ataupun jual balik tapi itu mungkin kalau di KL saya tak pasti. Kalau di KL mungkin jenis rumah lah kot saya rasa kan. Harga jenis rumah lah. Apa dia? Macam mana? Dia dari segi mungkin lokasi dan dari segi harga. Yes. Dia nak macam mana? Kalau mungkin dia nak sewakan, mungkin kita akan cari lokasi dan tumpuan ramai mungkin dekat dengan shopping mall ke apa ke macam tu. Betul. Ya betul Tuan Ahmad. Bagi saya kalau untuk pelaburan memang berkaitan dengan location lah. Location dan tujuan pelaburan tu bagaimana? Tu dia. Betul. Itu. So okey. Mungkin okey kata-kata semangat. Okey, ini soalan daripada Tuan Fazli lagi. Kita tengok dulu soalan dia. Apakah platform pengiriman yang digunakan sekarang? Peratus perolehan dari setiap platform yang digunakan. Tapi Tuan ada flipper kan? Betul tak? Tuan ada lister kan? Bila lister tapi Tuan kalau untuk memang Tuan guna mudah je kan? Betul tak? Macam mana? Ke ada lain lagi platform? Saya mudah dengan Telegram dan baru yang terbaru macam prop sosial tu saya belum start lagi. Saya untuk peratusan macam Cik Fazli tanya ni saya lebih kepada kat Telegram lah yang ejen yang ramai-ramai. Janji listing kita tu menarik. InsyaAllah nanti ejen akan iklankan. Pasti akan dapat buyer. Sebab saya semua daripada betul gambar dengan dari segi harga. Macam saya semua listing saya dapat dapat daripada Telegram lah. Maksudnya buyer tu daripada Telegram, ejen-ejen yang kat dalam tu yang jualkan. Okey, alright. Okey, soalan Fazli dah lagi. Kamera atau handphone yang digunakan? Okay, saya pakai handphone saja. Handphone apa tu? Saya sekarang ni sekarang ni banyak handphone yang canggih-canggih macam iPhone ke apa ke. Macam saya pakai sekarang ni handphone Nova 5T kot. So dari segi dia punya kualiti gambar tu okey
dan kita tambah lagi buat gambar tu lagi Editing. cantik, kita Editing edit. lah. Editing Betul. lah. Mana Betul. tuan menggunakan kaedah editing, betul? Betul. Okay, alright. Mana gambar paling padu ni? Boleh ambil kelas dengan dia. Mungkin tuan nanti boleh buat kelas ambil gambar untuk ejen-ejen AFZ ke ataupun luar InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Mungkin kita boleh kolaborasi sesuatu nanti insyaAllah. Okey, Puan Ain Yusof cakap boleh bagi kata-kata semangat sikit untuk yang baru mula dalam industri ini. Orang yang sedang hadapi PKP ni kan. Apakah kata-kata daripada tuan lah? Ni mungkin soalan. Apakah? Okey. Bagi kata-kata semangat. Untuk yang ejen baru ke ejen yang lama, memang dia momentum dia tu memang tinggi lah. Mungkin ejen yang baru masuk ke apa ke, bagi saya kena buat saja. Maksudnya tanya team manager. Kalau team manager tu bagi satu, contohnya suruh iklan ke satu listing tu, buat je. Jangan tak buat. Baru nampak dari situ kita dia ada aktiviti setiap hari. Kalau kita sendiri-sendiri agak susah, nanti kita akan down benda tu. Lepas tu yang lain kita try, macam saya sendiri kena ingat big why itulah. Maksudnya kenapa kita masuk agent dunia rent ni lah. Mungkin kita nak beli rumah ke, beli kereta ke. So bila kita ingat benda tu, kita akan semangat balik untuk buat benda tu. Untuk teruskan dunia sebagai rent ni. Dan jangan pening-pening contohnya kalau ada yang ejen baru tak close lagi, jangan pening-pening. Ada yang ejen tak close setahun, ada. Jadi kena teruskan. Buat saja kerja tu, insyaAllah rezeki tu ada. Jangan pening-pening. Betul. Yakin pada rezeki sendiri. Betul. Bila buat insyaAllah pasti ada. Tu dia. Betul. Kan? So, apakah big why tuan? Seperti disebut big why dia. Apakah big why tuan dalam dunia rent ni? Sebab saya rasa bila ada big why ni, bila nampak big why ni, sebab tu tuan dah 3 tahun dalam ni saya rasa. Kalau tak dah lama. Macam tu lah. Macam saya sendiri, saya lebih kepada membantu keluarga sendiri lah. Maksudnya sebab macam keluarga saya mungkin dari segi kewangan tu memang dia kurang sikit. So kalau bila saya dapat income daripada rent ni, saya dapat membantu keluarga saya yang terdekat. Macam tu lah bagi saya. Dan untuk yang macam beli kereta ke rumah ke, itu ada tapi dia long term punya lah, belum lagi. Ya, okay. Alhamdulillah nampak bila kita ada BY tu, berapa tahun pun kita tetap akan boleh buat. Betul. Itu dia. Nampak bila kita ada BY, bila kita nampak BY kita jelas BY yang paling penting suatu bagi saya lah. So kita akan nampak walaupun kita dalam keadaan situasi PKP ke PKPD ke, dalam keadaan tertekan ke, bila kita tengok BY kita mesti buat. Kita mesti bangkit. Betul tak? Kita mesti terus konsisten. Kita terus jalan dan terus berdoa insya-Allah. Minta aje. Insya-Allah. Tapi penting konsisten display lah. Itu bagi saya. Betul. Betul tak? Betul Tuan Rahman? Betul. Setuju. Okey, Tuan Fazli, soalan dia lagi tanya pernah hadapi kes yang paling masalah dan bagaimana tuan settlekan? Bermasalah. Paling bermasalah. Pernah ada satu kes saya jual rumah kat Sentul. Tapi yang tu sebab yang tu time tu baru-baru lagi. Dapat buyer dia punya kelayakan memang cun, gaji memang besar, 10% tu ada. So bila dia nak beli rumah tu, memang dia punya perjalanan tu memang cantik lah. Tetapi
masalah dia sebenarnya rumah tu bumi tapi yang bayar ni mama. So dia ada konflik kat situ. Okay. So tapi sebenarnya bila tanya sini ada juga yang dapat jual. So macam dia pelik sikit dan time tu awal-awal time baru-baru, so agak tak tahu benda tu. So kita follow je. Tapi dia tersangkut kat tengah jalan. Tapi listing tu dapat jual memang sekejap. Dapat orang kata income daripada rumah tu memang cepat. Tapi bila dah ada masalah tu, kita owner dah bengang sebab dah setahun lebih. So owner minta cancel penjualan tu dan kita terpaksa pulang balik ni income tu, maksudnya commission tu kena pulang balik. So yang tu saya tak boleh buat apa yang tu. Nak cakap solution dia memang tak boleh buat apa benda tu sebab lawyer pun tak dapat membantu benda tu. So inilah dunia rent. Inilah dunia rent. So sebenarnya setiap kes ataupun setiap tu ia berlainan dia berlainan. Itulah keharmonian dalam dunia rent. Sebab tu setiap closing tu ada kes yang berlainan. Bagi saya macam tu. Betul tak tuan? Betul. Okey. Alright, alhamdulillah kita dah bersama hampir lebih daripada 1 jam. Lebih daripada 1 jam. So, saya rasa malam ni anda semua di luar sana dapat input-input yang bermanfaat daripada sharing Tuan Rahman. Alhamdulillah, saya rasa. Betul betul. Siapa? Okey, saya nak tengok komen anda semua. Adakah anda dapat sesuatu malam ni daripada perkongsian Tuan Rahman? Saya nak tengok komen anda semua. Sila komen sikit. Adakah anda dapat belajar sesuatu? Adakah anda dapat sesuatu perkara daripada sharing Tuan Rahman pada malam ni? Bagi sikit kata-kata kepada Tuan Rahman. Tu dia. Mana Puan Nazlina kat? Terima kasih. Kongsi ilmu. Sebagai pening-pening memang ada tuan. Yes. Biasa. Pening-pening dalam dunia biasa. Betul. Okey, Tuan Fazil terbaik tuan, alhamdulillah. So dapat yes daripada Puan Ain. So Tuan Zainuddin, idola saya ni. Tu dia idola saya ni. So Tuan Muhammad Faiz kata alhamdulillah dapat. Terima kasih Tuan Rahman. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih juga kepada anda semua. Terima kasih kepada anda semua yang dapat bersama hari pertama kita malam ni, dapat bersama kami pada malam ni. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rahman dapat menerima undangan jemputan kami pada malam ni. Terima kasih Tuan Rahman banyak. Sama-sama. Mereka semua malam ni semoga sedikit apa yang kita buat pada malam ni dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana dapat membuka minda-minda sahabat di luar sana dalam keadaan-keadaan macam ni itulah salah satu cara kita bagaimana untuk kita membantu kawan-kawan kita di luar sana kadang-kadang mungkin kawan-kawan tidak memerlukan dari segi kewangan tapi memerlukan semangat memerlukan inspirasi. Itu dia memerlukan doa-doa kita insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you Rahman dan memang steady. Anda memang steady daripada depan ni. Okey, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Habis malam pertama malam ni. So terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Pastikan sebelum anda tutup live ini anda boleh share di FB personal anda dan juga share di FB group yang ada 5 FB group supaya live ni dapat dilihat oleh orang lain lagi dapat dilihat oleh orang lain lagi supaya orang lain pun dapat manfaat bersama ini di antara saham-saham kita insya-Allah. Okey, go. Okey, saya doakan kejayaan Tuan Rahman di luar sana juga dan kejayaan semua anda yang berada di dalam live kita malam ni saya doakan kejayaan dari luar sana. Saya doakan anda semua sebagai penghuni tanah dimudahkan rezeki, dilajukan rezeki, diberi owner rumah yang mudah untuk berurusan diberi dihadirkan buyer yang mudah untuk lulus loan insya-Allah dalam keadaan kita PKP ke PKPD ke kita terus je jalan buat kerja kita buat je apa yang kita boleh buat insya-Allah.
Alright, terima kasih semua. Kita akan berjumpa pada esok malam dengan orang yang berlainan, insyaAllah. Esok saya akan umumkan dengan siapa kita akan berjumpa pada siri malam kedua esok insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Rahman. Assalamualaikum. Sama-sama.